Yang Ma'arif managed to be with us today. Terima kasih kami ucapkan Yang Ma'arif on behalf of Yang Berbahagia Datuk Profesor Emeritus Vice Chancellor juga. Dan pada hari ini saya rasa perkongsian yang akan diberikan oleh Yang Ma'arif sangat berguna, bertajuk melestarikan Mahkamah Syariah, dan kami juga mengucapkan tahniah kepada Yang Ma'arif Datuk Dr. Profesor Ajung di atas kejayaan Yang Ma'arif dalam menerajui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, kerana kita lihat ada banyak inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan dan juga akan dijalankan demi melestarikan dan memperkasakan lagi Mahkamah Syariah. Tahniah diucapkan kepada Yang Ma'arif Datuk Dr. Profesor Ajung. Dan pada hari ini saya kira Yang Ma'arif juga akan berkongsi dengan kita bagaimana peranan Mahkamah Syariah diteruskan, tidak kira di dalam apa-apa jua situasi seperti situasi sekarang, dan kita maklum banyak sektor-sektor industri yang meneruskan peranan masing-masing dengan new norms, and I think our Sharia courts are also included. Jadi satu perkongsian yang sangat menarik untuk kita semua belajar dan fahami, dan kami ucapkan jutaan terima kasih di atas masa yang diluangkan oleh Yang Ma'arif. So saya tidak berhajat untuk mengambil masa yang lama kerana kita hanya ada very limited time with Yang Ma'arif. So untuk itu Yang Ma'arif sekali lagi diucapkan jutaan terima kasih, dan kepada semua rakan-rakan pensyarah dan juga para pelajar, saya harap akan dapat belajar dari perkongsian kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Azlina Rauf dan juga tim beliau yang bertungkus lumus untuk menjayakan webinar kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over to you, Puan Mastika. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hartini di atas kata-kata anuan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan agenda utama kita pada hari ini. Dengan ini saya serahkan majlis kepada Puan Nurul Huda Adabiah, pensyarah Fakulti Undang-Undang selaku moderator untuk meneruskan majlis. Over to you, Puan Huda. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tetamu kita Yang Ma'arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Profesor Madya Dr. Hartini Sarifan, Dekan Fakulti Undang-Undang UiTM, Timbalan-Timbalan Dekan, Pengarah Program Puan Nur Azlina Rauf, Merangkap Ketua Pusat Pengajian DLSA, Profesor Madya, para pensyarah dari seluruh sistem UiTM dan seluruh IPT di Malaysia, dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada Yang Ma'arif, izinkan saya membacakan sedikit biografi Yang Ma'arif untuk tatapan semua. Yang Ma'arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar dilahirkan pada 25 November 1967 dan berusia 53 tahun. Merupakan anak jati Kampung Baru, Kuala Lumpur. Berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang dari UIAM, sarjana undang-undang dari University of London UK, DSLP dan Daesh dari UIAM juga, dan Doktor Falsafah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang Ma'arif Datuk Doktor telah dilantik sebagai Ketua Pengarah merangkap Ketua Hakim Syari'i untuk menerajui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM pada 1 April 2019. Beliau pernah menyandang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Ketua Hakim Syari'i di JAKES, menyandang jawatan sebagai Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga di JKSM, Pendakwa Syari'i Kanan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Yang Ma'arif Datuk Doktor juga telah dilantik sebagai Malaysian Chevening Visiting Fellow Oxford University UK bagi tahun 2008-2009 dan Visiting Fellow di Harvard Law School, Harvard University USA bagi tahun 2012-2013. Yang Ma'arif juga telah menerima lantikan sebagai Prof Adjung daripada Universiti Teknologi Mara berkuat kuasa bagi sesi 2016 hingga kini. Kami amat berbangga dan berbesar hati dan bertuah kerana Yang Ma'arif sudi menerima lantikan tersebut. Terima kasih Yang Ma'arif. Yang Ma'arif juga telah menerima lantikan sebagai ahli dalam pelbagai jawatan kuasa, antaranya ialah
Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Ahli Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil dari 2019 hingga kini. Selain itu, pakar penasihat muamalat kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ahli panel Majlis Perunding Islam, Majlis Perunding Islam Malaysia, ahli jawatankuasa kajian penambahbaikan Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah, ahli jawatankuasa tetap hal ehwal agama Islam Negeri Selangor dan ahli jawatankuasa falak Negeri Selangor. Ya Ahmad Arif, Datuk Doktor juga seringkali menerima jemputan sebagai pembentang kertas kerja dalam bidang pengkhususan iaitu undang-undang dan syariah di persidangan tempatan dan antarabangsa. Dan akhir sekali, Ya Ahmad Arif, Datuk Doktor juga turut menjadi tetamu jemputan Radio IKIM bagi program Dari Hati Kita Berkongsi Mencari Solusi. Subhanallah, hebat sungguh insan mulia ini. Dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Ya Ahmad Arif, Datuk Doktor Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar untuk menyampaikan ceramah bertajuk Melestarikan Mahkamah Syariah. Dipersilakan Ya Ahmad Arif, over to you Ya Ahmad Arif. Terima kasih Puan Nurul Huda Adabiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Dr. Muslimadia Dr. Hartini Saripan, Dekan Fakulti Undang-Undang UiTM, Timbalan-Timbalan Dekan, Puan Nur Azlina, pensyarah-pensyarah dan khususnya pelajar-pelajar DSLE, Fakulti Undang-Undang UiTM. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dekan Dr. Hartini, Puan Azlina serta rakan-rakan timbalan-timbalan Dekan kerana sudi untuk jemput saya pada tengah hari ini untuk bercakap khusus kepada staf di Fakulti Undang-Undang, dan saya percaya target yang paling utama adalah pelajar-pelajar diploma Syariah Law di Fakulti Undang-Undang UiTM. Semoga dengan perkongsian pada tengah hari ini akan dapat memberikan sedikit ilmu pengetahuan pada diri saya sendiri walaupun saya bercakap, dan khusus memberi manfaatlah kepada Fakulti Undang-Undang dan juga pelajar-pelajar diploma yang mengikuti pengajian di peringkat diploma Syariah Law di UiTM. Tajuk seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Puan moderator tadi, Puan Nurul Huda, iaitu melestarikan Mahkamah Syariah. InsyaAllah dalam tempoh 1 jam ni ataupun kurang daripada 1 jam, ada 4 perkara yang saya akan bercakap. Saya akan mulakan dengan pendahuluan. Next slide please. Okey, ini adalah apa yang saya akan bercakap pada tengah hari ini, iaitu pendahuluan seperti biasa. Kemudian kita akan melihat fungsi Mahkamah Syariah dan hubungannya dengan masyarakat. Kemudian saya akan bercakap tentang peranan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sebagai badan penularas, dan saya akan tutup dengan tajuk khusus iaitu ke arah melestarikan Mahkamah Syariah. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Kalau kita lihat kepada definisi melestarikan ni kita boleh memberi takrifan iaitu mengekalkan atau menetapkan dan tidak berubah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila saya sebut tentang mengekalkan, iaitu mengekalkan Mahkamah Syariah ini untuk sentiasa menjadi relevan, evergreen. Dr. Hartini sebut tadi itu melestarikan dan memperkukuhkan Mahkamah Syariah. Kalau kita guna perkataan mengekalkan dan menetapkan tidak berubah, maka sudah tentu kalau Mahkamah Syariah ini dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini tidak berubah, maka mustahil Mahkamah Syariah dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini
akan dapat diperkasakan. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib mana-mana kaum. Allah tidak akan mengubah mana-mana kedudukan institusi ataupun jabatan sehingga manusia dan jabatan itu mengambil pendekatan untuk melakukan perubahan. Jadi, tuan-tuan dan puan, maknanya perubahan ini adalah satu perkara yang penting. Maknanya kalau kita tidak berubah, kalau sebagai seorang manusia kita tahu macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu sebut bagaimana seorang yang beriman itu dia akan melakukan perubahan sehingga ianya menjadi manusia yang baik pada hari ini lebih baik pada hari semalam dan esoknya lebih baik pada hari ini. Jadi maknanya kebaikan yang berlaku pada individu dan institusi itu sangat berkait rapat dengan perubahan. Tetapi bila kita tengok kepada perkataan melestari tadi tu, maknanya dia satu yang stagnan, tidak berubah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya nak kita semua faham. Maknanya yang saya maksudkan melestarikan Mahkamah Syariah ini ialah untuk menjadikan tetap kedudukan Mahkamah Syariah ini sentiasa relevan. Tetapi untuk Mahkamah Syariah itu relevan dan JKSM itu relevan, perubahan itu adalah satu perkara yang penting. Jadi maknanya dengan berlakunya perubahan-perubahan, reformasi-reformasi, islah, barulah Mahkamah Syariah dan Jabatan Kehakiman Syariah itu akan dilestarikan, kekal relevan selama-lamanya. Jadi itu antara connotation yang saya nak masukkan di sini, iaitu bagaimana perubahan yang perlu dilakukan oleh JKSM dan Mahkamah Syariah untuk mengekalkan Mahkamah Syariah itu dan JKSM itu sentiasa relevan di hati masyarakat itu. So itu yang saya maksudkan daripada awal, melestarikan Mahkamah Syariah dengan reformasi dan perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab kalau tidak ada perubahan, selagi itu Mahkamah Syariah untuk kekal relevan tidak akan berlaku. Jadi perubahan itulah yang kita nak lihat dan kita perlu lakukan untuk pastikan Mahkamah Syariah itu sentiasa relevan. Begitu juga pada saya tengok saudara dan saudari sekalian yang mengambil diploma ini. Allah SWT sebut dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, adakah orang-orang yang mengetahui itu sama saja dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka dalam konteks ini, Fakulti Undang-Undang UiTM telah mengadakan satu diploma mengajak saudara-saudari sekalian untuk diberikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pelaksanaan syariah dan amalan syariah di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Maka sudah tentu dengan ilmu pengetahuan yang tuan-tuan dan puan-puan miliki sepanjang mengambil diploma di UiTM, di Fakulti Undang-Undang ini, tujuannya tidak lain ialah untuk bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh melakukan perubahan daripada sudut ilmu. Sebab kalau tidak ada berlaku perubahan daripada sudut ilmu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang sudah biasa beramal di mahkamah sivil, mereka tidak beramal di mahkamah syariah. Maka pendedahan yang tuan-tuan dan puan-puan dapat selama mana menduduki ataupun belajar di dalam diploma ini akan menyebabkan tuan-tuan perubahan pada diri itu berlaku. Perubahan pada ilmu pengetahuan itu berlaku. Maka dengan berlakunya perubahan dalam tempoh sebelum tuan-tuan dan puan mengambil diploma ini dan selepas mengambil diploma ini, maka akan lahir di kalangan graduan di SLE ini, mereka-mereka yang apabila mereka hendak beramal di mahkamah syariah nanti, mereka ini akan memberikan input yang terbaik dalam pelaksanaan dan amalan mereka itu di mahkamah syariah. Sebab Allah SWT dah sebut dalam surah Az-Zumar tadi, tidak ada perbezaan. Kul hal yastawi. Adakah sama mereka-mereka yang berilmu daripada mereka-mereka yang tidak berilmu? Maka sudah tentu mereka-mereka yang cintakan kepada ilmu,
tuan-tuan dan puan yang menghadirkan diri dalam tempoh berapa setahun setengah ke 2 tahun untuk menghadirkan diploma ini akan menjadikan tuan-tuan dan puan insan-insan yang berilmu pengetahuan yang akan membantu Mahkamah Syariah nanti dalam mengekalkan evergreen dan relevannya Mahkamah Syariah tersebut. Sebab Mahkamah Syariah ini tidak akan mampu untuk menjadi relevan kalau pemainnya di kalangan hakim-hakim Mahkamah Syariah, di kalangan peguam-peguam syar'i, di kalangan staf Mahkamah Syariah yang tidak berilmu dan tidak ada kecintaan kepada ilmu. Nah, di sinilah peranan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya mengharapkan semoga dalam tempoh setahun 2 tahun ini keberadaan tuan-tuan dan puan-puan mengambil diploma ini di Fakulti Undang-Undang akan membantu melahirkan mereka yang akan kemudiannya beramal di mahkamah-mahkamah syariah dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan kemudian akan dapat membantu mahkamah syariah dalam menegakkan keadilan. Dan dalam konteks itulah maka perubahan yang berlaku di mahkamah syariah, perubahan yang berlaku di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang kemudiannya akan beramal di mahkamah syariah dengan ilmu pengetahuan yang dituntut nanti akan menyebabkan mahkamah syariah ini akan kekal relevan, dilestarikan dan kemudian dimantapkan mahkamah syariah ini dengan lahirnya pemain-pemain yang berilmu tinggi, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi yang sama-sama akan melakukan perubahan sama ada di dalam maupun di luar mahkamah syariah. Itu mukadimah saya menjelaskan tentang maksud hasrat saya bila saya sebut tentang lestari mahkamah syariah ini. Kemudian kita pergi kepada peranan mahkamah syariah. Tuan-tuan dan puan, kita tahu bahawa menegakkan keadilan itu adalah merupakan one of the most ataupun the noblest thing that we do in this world. Allah suka kepada mereka-mereka yang melakukan keadilan. Mereka-mereka yang menegakkan keadilan adalah di antara mereka-mereka yang dicintai oleh Allah SWT. Bila saya sebut tentang mereka-mereka yang menegakkan keadilan ini, bukan sahaja hakim-hakim yang dilantik di mahkamah-mahkamah syariah. Tuan-tuan dan puan yang bakal menjadi pengamal di mahkamah-mahkamah syariah sebagai peguam-peguam syar'i akan sama-sama sebahagian daripada mahkamah syariah, keluarga mahkamah syariah yang besar. Hakimnya, peguam-peguamnya yang membantu mahkamah dalam nak menegakkan keadilan, memainkan peranan. Maka kita dah tengok daripada zaman dulu, daripada zaman Nabi SAW sehinggalah zaman para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat mereka-mereka ini, Rasulullah selain daripada seorang Rasul dan seorang Nabi, beliau juga, baginda juga adalah seorang hakim, seorang qadi yang membuat keputusan pada zaman Rasulullah SAW. Cuma apabila teritori Islam ini telah berubah, telah menjadi lebih luas, maka apa yang dibuat oleh para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab contohnya, telah melantik, telah membentuk satu institusi yang disebut sebagai Al-Qadha, di mana qadi, qudatnya dilantik, hakim besarnya dilantik, hakim-hakimnya yang dilantik. Sebab apabila berlaku keluasan teritori Islam itu, maka di situ ada keperluan untuk melantik individu-individu yang kemudiannya dikenali sebagai qudat ataupun qadi yang akan menyelesaikan masalah. Dibina mahkamah yang khusus untuk tempat di mana mereka-mereka yang bertikai dalam apa jua masalah akan merujukkan pertikaian mereka ini kepada institusi mahkamah yang kemudiannya akan membuat keputusan, dan dengan keputusan yang dibuat itu akan mengangkat segala bentuk pertikaian yang berlaku di kalangan pihak-pihak tersebut. Dalam masa yang sama juga, kalau kita tengok dalam konteks di Malaysia ini juga, mahkamah-mahkamah syariah ini juga telah berkembang. Kalau dulu satu masanya sebelum kemerdekaan dan selepas daripada kemerdekaan, kita nampak bagaimana mahkamah syariah ini memainkan peranan. Bagaimana mahkamah pada satu masa dahulu dikenali sebagai mahkamah qadi, kemudiannya berubah kepada nama mahkamah-mahkamah syariah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak, lihat di sini bagaimana perubahan itu penting. Perubahan daripada sudut nama,
perubahan daripada sudut bidang kuasa yang ada pada mahkamah syariah. Perubahan yang satu masa dahulu mahkamah syariah ini, mahkamah qadi, berada di bawah Jabatan Agama Islam. Tidak wujud separation of powers. Peranan antara qadi yang menikahkan dengan peranan seorang qadi yang menyelesaikan pertikaian perundangan dan juga kehakiman. Maka di situ telah antara usaha yang telah dibuat ialah bagaimana mahkamah syariah ini telah dikeluarkan daripada institusi jabatan untuk memperkukuhkan mahkamah syariah itu sendiri. Bagi memastikan peranan mahkamah untuk menyelesaikan pertikaian di antara pihak-pihak itu, maka di situ ada keperluan untuk mengeluarkan mahkamah syariah daripada institusi jabatan agama Islam. Ini yang berlaku di negara kita. Sehinggalah perubahan-perubahan ini berlaku daripada satu masa kepada satu masa. Sebab tu saya pegang kepada perkataan taghyir ataupun islah. Dalam konteks kita nak melestarikan mahkamah syariah ini, maka perlu berlaku islah ataupun reformasi ataupun perubahan kepada mahkamah-mahkamah syariah itu. Yang inilah yang dikatakan Dr. Hartini, bagaimana kita sebut bagaimana bahawa Islam itu salihatun likulli zamanin wa makanin. Islam itu adalah satu agama yang sesuai mengikut masa dan juga tempat. Itu namanya Islam. Bagaimana root Islam, fundamental, akidah Islam itu kekal di bawahnya. Akarnya kekal. Tetapi bila naik ke atas, dia berubah. Pokoknya berubah, cantik, bunga-bunga yang pelbagai. Yang ini yang kita sebut sebagai prinsip syariah yang tetap dan juga fiqh yang berubah mengikut masa dan juga zaman. Jadi maknanya di sini perubahan, taghyir, islah itu adalah penting. Maknanya kalau katakan mahkamah syariah itu tidak berubah, maka sudah tentu tidak akan kita tidak akan mampu untuk memperkasakan kedudukan mahkamah syariah itu kalau kita mengambil pendekatan untuk membiarkan mahkamah syariah itu pada tokok lama dan tidak ada berlaku perubahan. Slide seterusnya. Saya bercakap tentang mahkamah syariah dan juga masyarakat. Okey? Dalam konteks ini, mahkamah syariah perlu sentiasa memenuhi aspirasi masyarakat Islam. Khususnya pelanggan-pelanggan yang berhubung dengan mahkamah syariah. Kita perlu responsif kepada aduan dan juga kritikan. Dalam konteks ini kita cepat. Kita semenjak saya dilantik sebagai ketua pengarah, saya telah arahkan supaya kita perlu ada hubungan yang rapat dengan pihak media contohnya. Sebab kalau ada sebarang kritikan terhadap Jabatan Kehakiman, kalau ada kritikan terhadap mahkamah syariah, kita boleh respon dengan begitu segera. Maknanya pendekatan lama kita sekadar diam, kalau ada kritikan terhadap mahkamah syariah, kita berdiam diri, itu is a bygone story. Pendekatan yang baru ialah kita mesti mengambil pendekatan yang responsif. Mahkamah tuan-tuan dan puan yang akan beramal di mahkamah syariah perlu memainkan peranan. Perlu ada sikap bahawa mahkamah syariah ini adalah ramzul Islam. Mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Syariah ini bukan milik Datuk Naim. Bukan milik Dr. Naim saja. Ia adalah milik kita bersama orang-orang Islam. Kalau mahkamah syariah itu disakiti, maka kita perlu sebagai pengamal di mahkamah syariah mengambil pendekatan bukan untuk bersama mereka-mereka yang mengkritik dan mengutuk mahkamah syariah, tetapi kita perlu bersama untuk mempertahankan institusi kehakiman syariah ini. Yang ini kita sebut sebagai responsif. Kemudian refleksif. Okey, dan kita perlu reflect. Kita tidak boleh, kalau ada cadangan dan input-input yang baik, kita mengambil pendekatan untuk ambil sahaja dan kemudian berdiam tanpa mengambil sebarang tindakan. Yang ini saya sebut sebagai refleksif. Kemudian kita perlu proaktif. Yang perlu proaktif dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan. Jadi ini adalah 3P yang kita pegang dan saya pegang dalam konteks bagaimana kita nak melestarikan dan juga memastikan mahkamah syariah ini akan terus diperkasakan dan juga dipertingkatkan. Seterusnya kita lihat, tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kita sedia maklum, mahkamah syariah kita tahu di bawah perlembagaan persekutuan, syariah courts are state courts. Unlike the federal courts, syariah court are state courts. So in other words, by virtue of Schedule 2 and List 9 and Schedule 2,
jelas menunjukkan mahkamah syariah ini adalah mahkamah syariah negeri. Maknanya setiap negeri ada mahkamah-mahkamah syariah dia. Setiap negeri ada ketua-ketua hakim syar'i dia. Setiap negeri ada peguam-peguam syar'i dia. Setiap negeri mahkamah-mahkamah syariahnya ditadbir mengikut peraturan-peraturan negeri tersebut. Maka tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku sebelum tahun 1998, berlaku diversity, berlaku ketidakseragaman daripada sudut pelaksanaan keadilan, daripada sudut undang-undang, daripada sudut pentadbiran kehakiman di mahkamah-mahkamah syariah di 14 buah negeri. Ke-14 buah negeri itu, mahkamah syariahnya ditadbirkan secara tidak seragam antara satu mahkamah dengan mahkamah yang lain. Maka apa yang terjadi tuan-tuan dan puan? Apa yang terjadi daripada kesan daripada tersebut? Maka mahkamah syariah melihat Islam itu satu. Tetapi mahkamah syariah ini ditadbirkan dengan 14 cara yang berbeza. Maka akibat daripada itu, mahkamah syariah ini telah menjadikan antara satu sebab kenapa mahkamah syariah itu dipandang rendah. Disebabkan wujudnya ketidakseragaman antara mahkamah-mahkamah syariah ini. Maka Alhamdulillah pada tahun 1998, sekitar bulan September dan November 1998, ditubuhkan satu jabatan yang dinamakan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Next slide. So, jadi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini, tuan-tuan dan puan, memainkan peranan sebagai satu agensi persekutuan yang akan menerajui isu penyeragaman. Maknanya, kalau dulu kita tengok ketidakseragaman ini menjadi punca kepada mahkamah syariah ini dipandang rendah oleh masyarakat. Maka penyelesaian elah dia ialah dengan cara kita menghilangkan ataupun minimizekan ketidakseragaman tersebut. Maka dalam konteks inilah diperlukan satu institusi, satu agensi yang boleh menyelaras keseluruhan mahkamah-mahkamah syariah di negara-negara ini. Maka peranan itulah dimainkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. So, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia inilah menjadi peneraju keseneragaman, kesepaduan tindakan, kemudian daripada sudut pembangunan juga, maknanya pembinaan mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara akan diterajui oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Mana-mana negeri khususnya yang guna sama yang tidak ada kompleks mahkamah syariah contohnya. Jadi JKSM akan memainkan peranan penting untuk memohon daripada kerajaan persekutuan bagi membina satu kompleks mahkamah syariah di negeri-negeri. Contohnya sekarang kalau kita tengok kan, Dr. Tini di Sabah, kompleks mahkamah syariah negeri Sabah yang akan siap pada penghujung tahun ini. Di Pahang contohnya, kompleks mahkamah syariah negeri Pahang diwujudkan kompleks mahkamah syariah. Jadi kalau dulu mahkamah-mahkamah syariah ini bangunannya sendiri orang tengok pun tak dekat. Bangunan mahkamah syariah ni duduk di bangunan-bangunan yang dipinjam. Kadang-kadang ada setengah tu kata dia nampak macam reban ayam di mahkamah syariah ni. Maka kita ambil pendekatan untuk bagi memastikan mahkamah syariah ini gah daripada sudut bangunannya tidak dipandang rendah. Maka JKSM memainkan peranan yang penting untuk memohon peruntukan yang besar daripada kerajaan persekutuan bagi membina kompleks mahkamah syariah di negeri-negeri. Kemudian daripada sudut modal insan, begitu juga dalam konteks modal insan, JKSM ini memainkan peranan untuk mewujudkan satu skim perkhidmatan yang disebut sebagai Skim Perkhidmatan Gunasama Syariah LS, di mana pegawai-pegawai syariah yang terlatih dalam bidang undang-undang dan juga dalam bidang syariah. Kalau dahulu sebelum ada JKSM, mungkin mereka-mereka yang tak dilatih dalam undang-undang syariah, mereka ini berada di mahkamah-mahkamah syariah. Tetapi dengan wujudnya skim perkhidmatan syariah ini, kita boleh seragamkan modal insan. Mereka-mereka yang kita nak lantik untuk membentuk dan menjadi pemain-pemain yang akan membangunkan mahkamah syariah di seluruh negara. Maka JKSM memainkan peranan dalam memastikan modal insan ini dapat dibangunkan. Alhamdulillah, bajet pada saya masih lagi rendah, iaitu sekitar 180,000 setahun. Kita mengharapkan insya-Allah dengan pada tahun-tahun yang akan datang kita akan cuba dapatkan bajet yang lebih besar untuk kita, sebab pada saya modal insan ini penting.
Kalau kita ada bangunan yang cantik, kompleks mahkamah syariah yang cantik, tetapi manusia-manusia yang berada yang menggerakkan mahkamah syariah itu tidak dibina manusia itu daripada sudut ilmunya, daripada sudut integritinya, daripada sudut pembangunan modal insan. Kalau tak dibangunkan dengan baik, maka kompleks bangunan yang cantik, yang gah macam mana pun kita ada pun tidak mampu untuk melaksanakan objektif keadilan itu dapat dilaksanakan kalau insan-insan manusia-manusia tadi itu tidak akan dibina dalamannya, ilmunya tidak dimantapkan. Hakim-hakim mahkamah syariah kalau dia sekadar ada first degree dan kemudian ada diploma saja, kemudian stagnan begitu. Sebab saya dah sebut bagaimana seorang hakim yang ada ilmu pengetahuan berbeza dengan hakim yang lain. Mana ilmu pengetahuan itu memainkan peranan yang penting. So ilmu pengetahuan inilah yang saya maksudkan dengan modal insan. So JKSM memainkan peranan untuk memberikan latihan-latihan. Mengadakan latihan-latihan untuk memastikan modal insan di kalangan pegawai-pegawai syariah ini akan dapat dipertingkatkan. Dan of course last but not least ialah penyelaras program-program kehakiman. Ini ada kaitan dengan modal insan tadi itu. So JKSM ini akan bertindak untuk sebagai satu agensi penyelaras. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita dah nampak peranan mahkamah syariah yang begitu besar. Kita dah nampak masalah ketidakseragaman dalam konteks mahkamah syariah di Malaysia ini. Dan kemudian untuk selesaikan masalah tersebut, kita ada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kita ada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan kita ada mahkamah-mahkamah syariah negeri-negeri. Kemudian kita pergi kepada tajuk, kepada slide yang lain, iaitu bagaimana kedua-dua entiti ini, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan juga Mahkamah Syariah Malaysia, mahkamah-mahkamah syariah di 14 negeri tersebut, boleh memastikan mahkamah-mahkamah syariah ini dapat dilestarikan dan kemudian dapat dimantapkan kedudukan mahkamah syariah itu. Kalau tak sama pun standing dengan mahkamah sivil, kita mengharapkan supaya ini lebih. Kalau tak standing pun dengan mahkamah sivil. So, bagaimana kita nak menuju ke arah melestarikan mahkamah syariah ini? Saya ada sebut pada ketua-ketua hakim syariah Dr. Tini. Saya pegang kepada ini beberapa ayat Al-Quran. Allah SWT sebut ini asas kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu, Allah perintahkan kepada kita untuk bekerjasama. Maknanya dalam konteks melestarikan dan memantapkan, memperkasakan mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Kita tidak ada pilihan lain kecuali Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sebagai agensi yang ditubuhkan di peringkat persekutuan untuk menyeragamkan dan menyelaraskan mahkamah-mahkamah syariah perlu bekerjasama dengan mantap dengan Jabatan Kehakiman Syariah negeri-negeri dan mahkamah-mahkamah syariah negeri. Sebab untuk kita berjaya melestarikan mahkamah, maka di sinilah peri pentingnya untuk kita sentiasa ada sifat dan sikap untuk bekerjasama, bantu-membantu antara satu sama lain bagi memperkukuhkan mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Maka dalam konteks itulah apa yang kita lakukan Dr. Din, ini yang saya nak sebut, yang kita saya sebut dah dalam konteks melestarikan tu, dan dalam konteks kerjasama, apa yang telah kita buat ialah yang pertama, kalau kita tengok di sebelah kiri itu, kita telah bangunkan satu sistem yang disebut sebagai sistem e-syariah. Okey, dalam kita membangunkan sistem e-syariah tersebut, ini adalah pembangunan elektronik secara menyeluruh, dan bila saya sebut tentang e-syariah ini, maknanya dasar yang saya sebut yang kita impikan, maknanya dalam konteks nak membangunkan dan melestarikan mahkamah syariah. Mahkamah syariah tidak boleh tinggal. JKSM tidak boleh tinggal daripada menguasai information technology ini. Sebab kalau kita tertinggal, maka usaha ke arah melestarikan mahkamah syariah dan JKSM ini tidak akan tercapai. Sebab IT, information technology ini adalah merupakan salah satu platform yang penting dalam mana-mana institusi. Kalau mereka ni bercadang untuk melakukan perubahan yang positif, maka tidak boleh tidak IT ataupun information technology ini perlu bersama dan bersekali dikuasai
oleh pegawai-pegawai syariah. Kalau tak pun dengan bantuan mereka-mereka yang pakar dalam teknologi. Maknanya kalau sebagai ketua pengarah Dr. Tini, kalau saya mengambil pendekatan untuk meninggalkan langsung information teknologi dengan tanggapan bahawa yang ni zaman Rasulullah tak ada, maka selagi itulah mahkamah syariah akan berada dalam keadaan backward, tertinggal dan tidak mampu untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak. Yang kedua, apa yang kita lakukan, yang ni kita sebut sebagai EDR. Saya sebut, maknanya pembangunan IT penting dalam dasar kita nak melestarikan. Kemudian, apa yang disebut sebagai alternative dispute resolution. Ini adalah merupakan satu benda baru yang perlu dikuasai dalam konteks kita nak melestarikan mahkamah syariah. Alhamdulillah, since 2001, kita dah mula melaksanakan suluh mediasi di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. So it has been what 19 years, 2 dekad dah suluh ini telah dilaksanakan. Maknanya kita nak menggalakkan pihak-pihak yang hadir di mahkamah syariah atas dasar apa yang disebut oleh Allah SWT di dalam Quran, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun. Maknanya Allah SWT dah sebut di situ bahawa suluh ini adalah yang terbaik. Maknanya suluh ini adalah lebih baik daripada the matters being litigated by the parties. Kalau dahulu kita banyak tumpu kepada conventional litigation, conventional adjudication, maka sekarang dalam konteks kita nak memantapkan mahkamah syariah, maka tidak boleh tidak ADR, Alternative Dispute Resolution ini menjadi dasar dan asas penting mahkamah syariah. Selain daripada IT, pembangunan IT, suluk ADR ini akan memainkan peranan dalam memastikan mahkamah syariah ini dapat dilestarikan dan dimantapkan. Kemudian ada perkembangan lain, kita wujudkan mahkamah khas contohnya. Di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur ada bahagian khusus untuk mendengar kes-kes khazanah, kes-kes nafakah. Maknanya kalau dahulu kes-kes khazanah dan nafakah ini akan didengar dengan kes-kes yang lain, maka dengan wujudnya mahkamah khusus berkaitan tentang khazanah dan juga nafakah ini, kita harapkan kes-kes berkaitan dengan khazanah dan nafakah ini dapat diselesaikan dengan segera. Kemudian kita ada arahan amalan. So arahan amalan ini juga dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, adalah sebahagian daripada usaha kita melakukan reformasi dan juga kita memastikan peningkatan kecekapan penyelesaian pertikaian di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Arahan amalan ini juga Dr. Hadi digunakan oleh JKSM dan mahkamah-mahkamah syariah dalam usaha kita untuk menyeragamkan pentadbiran keadilan. Maknanya kalau Mahkamah Selangor, dia ada cara amalan yang dilakukan, berbeza amalan dia dengan Negeri Sembilan, Mahkamah Syariah Negeri Sembilan, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Mahkamah Syariah Penang, maka JKSM akan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan arahan amalan ini, dan arahan amalan ini akan diambil oleh Mahkamah Syariah Selangor, Mahkamah Syariah Negeri Sembilan, Mahkamah Syariah Pulau Pinang dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, dan ke 99 Mahkamah Syariah Negeri yang lain. Maka apabila mereka adopt arahan amalan ini, maka secara tidak langsung amalan pentadbiran yang tidak seragam sebelum daripada ini akan menjadi seragam dengan adaptation ataupun adoption, practice direction atau arahan amalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Seterusnya, selain daripada itu, kita juga melakukan transformasi daripada sudut pentadbiran. Yang ini melibatkan kepada penubuhan bahagian sokongan keluarga. Saya tekankan di sini, tuan-tuan dan puan, yang ini berkaitan dengan apa fungsi sebenar mahkamah syariah. Institusi kehakiman ini apakah tujuannya? Adakah institusi kehakiman ini tujuannya sekadar pertikaian dibawa di hadapan hakim, kemudian hakim itu mengeluarkan perintah, menentukan hak masing-masing, ataupun peranan mahkamah syariah itu lebih daripada itu? Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, sekitar tahun 2008, 2010 kita tubuh satu bahagian khusus yang dikenali sebagai bahagian sokongan keluarga. So ini adalah transformasi istilah yang kita lakukan. Melalui bahagian sokongan keluarga ini, kita nak menunjukkan bahawa mahkamah syariah bukan sekadar untuk mengeluarkan perintah, tetapi mahkamah-mahkamah syariah perlu memastikan perintah-perintah yang dikeluarkan khususnya yang very close to the people.
Macam ni dalam konteks ni nafkah. Nafkah yang seorang isteri dan anak-anak berhak ke atasnya. Apabila perintah itu dikeluarkan kepada seorang bapa dan seorang suami, perintah itu dikeluarkan, maka bahagian sokongan keluarga ini akan memastikan perintah-perintah itu dilaksanakan oleh bapa dan juga suami. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan, kita nak pastikan pihak-pihak bukan sekadar dapat paper judgement, perintah di atas kertas. Kita nak tengok bagaimana isteri dan anak-anak tadi benar-benar mendapat hak nafkah. Mereka ni benar-benar dapat duit hasil daripada perintah yang dikeluarkan. Sebab sejarah telah membuktikan sebelum penubuhan bahagian sokongan keluarga ini, sebelum 2008, lebih 12,000 perintah-perintah nafkah yang dikeluarkan, isteri-isteri dan anak sekadar dapat paper judgement saja. Dapat perintah atas kertas, duit tak dapat. Sebab suami dan bapa tadi tu masih lagi tak melaksanakan tanggungjawab tersebut. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan saya sebut, untuk kita realisasikan roh keadilan yang ada dalam Islam, seperti mana yang disebut oleh Saidina Umar bin Khattab apabila baginda telah melantik sahabat Abu Musa al-Asy'ari sebagai qadi di Yaman. Dalam satu risalatul qada yang agak panjang, Saidina Umar telah pesan kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagai seorang hakim. Dia kata, ya Aba Musa al-Asy'ari, la yanfa'u takallumu bihaqqin la nafaza lahu. Maknanya tak guna Abu Musa al-Asy'ari, aku lantik kamu sebagai hakim, kamu keluarkan perintah, tetapi perintah yang kamu keluarkan tadi itu tidak ada sebarang manfaat. Maknanya tuan-tuan dan puan, dalam konteks yang disebut oleh Saidina Umar, keadilan Islam, mahkamah syariah ini bukan sekadar untuk mengeluarkan perintah, tetapi hendaklah memastikan perintah-perintah yang dikeluarkan itu dilaksanakan oleh penghutang perhakiman tersebut. Dan peranan ini setakat ini dimainkan oleh bahagian sokongan keluarga. Yang saya sebutkan sebagai transformasi daripada sudut pentadbiran keadilan tadi itu dengan mewujudkan satu bahagian yang dikenali sebagai bahagian sokongan keluarga. Kemudian kita juga berusaha, sebab mandangkan masa saya pendek ni, tinggal berapa baki ni. So kita juga buat reformasi daripada sudut penstrukturan. Okey, kita akan buat penstrukturan di JKSM ni, kita ada bahagian-bahagian ni, kita akan buat reform, kita akan buat bahagian-bahagian yang sedia ada di JKSM ini akan kita reform secara keseluruhan, kita restructure balik untuk reflect dan memberikan peranan yang lebih untuk reflect reformasi yang cuba kita buat, peranan yang dimain oleh JKSM ini. And of course, last but not least, kita ada cadangan juga untuk penubuhan akademi. Setakat ni kita tidak ada akademi latihan kehakiman syariah. Kalau dalam konteks civil, dia ada akademi undang-undang dia. Dia ada ILKAB, Institut Latihan Kehakiman di Bangi itu. Dalam konteks mahkamah syariah, kita belum ada lagi satu akademi latihan. So jadi kita juga ke arah memohon kepada kerajaan untuk mewujudkan ataupun menubuhkan akademi kehakiman syariah Malaysia ini. Dengan harapan kalau kita dapat tubuhkan akademi kehakiman syariah, kita bukan saja boleh dapat membangunkan modal insan di kalangan hakim-hakim syariah, pegawai-pegawai syariah di Malaysia saja, tetapi juga saya percaya kita boleh membantu rakan-rakan kita di Nusantara, Indonesia, Singapura dan juga Brunei yang masing-masing ada mahkamah syariah masing-masing. Kita boleh jadikan akademi kehakiman syariah Malaysia ini sebagai platform untuk kita latih mahkamah-mahkamah syariah di Nusantara ini. Seterusnya, yang ini ada sekadar gambar tentang penyeragaman perkhidmatan bidang kuasa yang saya dah sebutkan tadi tentang arahan amalan, SOP, panel hakim yang dilantik. Kalau dahulu mahkamah-mahkamah syariah negeri-negeri ini di peringkat rayuan seperti mana yang kita sedia maklum, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri ini adalah mahkamah yang tertinggi di negeri-negeri. Kalau dulu panel hakim ini terdiri daripada orang-orang yang berbeza, Selangor lain, wilayah persekutuan hakim rayuan dia lain, di Negeri Sembilan lain, di Penang lain, di Sabah lain. Tetapi alhamdulillah disebabkan oleh orang-orang lain yang dilantik di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah Negeri ini, menyebabkan prinsip-prinsip syariah yang dibangunkan di peringkat mahkamah tertinggi di negeri-negeri itu
berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Maka alhamdulillah dengan penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini, 7 orang hakim rayuan dilantik di JKSM ini. Selain daripada saya, ada 6 lagi orang hakim rayuan. So kami tujuh ni akan turun 3 orang di negeri-negeri. Di Selangor, di wilayah Persekutuan, di Sabah, 3 orang ni akan turun. Jadi maknanya ketujuh orang yang dilatih dalam bidang undang-undang dan juga kehakiman syariah akan bangunkan prinsip-prinsip kehakiman syariah di negeri-negeri di peringkat yang merupakan mahkamah syariah tertinggi di negeri-negeri. Maka alhamdulillah, since kita ada panel-panel rayuan ini, maka prinsip kehakiman syariah yang dibangunkan di negeri Sabah sama saja. Kalau melibatkan fakta dan kes yang sama, di wilayah Persekutuan pun begitu, di Selangor pun begitu, di Penang pun begitu, di Negeri Sembilan pun prinsip yang sama dibangunkan. Sebab apa? Sebab 7 orang yang sama ini yang dah dilatih dalam bidang perundangan dan juga kehakiman syariah yang akan turun di negeri-negeri untuk membuat keputusan di peringkat mahkamah rayuan. Okey, itu yang maknanya selain daripada itu kita ada SOP, kita ada arahan amalan dan sebagainya. Selain daripada itu, transformasi dalam konteks perubahan yang kita nak buat, ini adalah contoh-contoh inovasi yang dibangunkan di peringkat mahkamah-mahkamah negeri-negeri. Kita ada mahkamah syariah negeri, Selangor contoh ni. Kita ada fast track di situ. Di Terengganu kita ada iTray. Di mahkamah syariah MSWP adalah sikat. Kita ada e-siap contohnya di Penang. So yang ini kan tuan-tuan dan puan adalah merupakan inovasi-inovasi yang diperkenalkan di mahkamah syariah. Kalau fast track di Selangor contohnya, kalau dulu kes-kes cerai yang ada persetujuan bersama antara suami dan isteri, mengambil masa selama 3 bulan 90 hari daripada tarikh pendaftaran kes sehinggalah perintah cerai dikeluarkan, maka dengan adanya fast track, kes-kes yang sebegini dapat dikurangkan daripada 3 bulan penyelesaiannya kepada kurang less than 6 hours. Kurang daripada 6 jam. So jadi ini kan tadi contoh-contoh daripada banyak inovasi-inovasi yang kita akan terus pergiatkan sebab saya dah sebutkan daripada awal tadi Dr. Tini dan rakan-rakan yang lain, kalau mahkamah syariah tidak berubah, kalau mahkamah syariah pemain-pemain, hakim-hakim dan juga pegawai-pegawai syariah di mahkamah-mahkamah syariah tidak ada mempunyai akal yang kreatif untuk innovate cara-cara yang baru, melakukan perubahan, maka kita tidak akan mampu untuk melestarikan dan juga untuk memantapkan serta memperkasakan mahkamah syariah. Jadi ini adalah sebahagian daripada contoh yang saya sebut pada tuan-tuan dan puan, inovasi yang kita perkenalkan di mahkamah-mahkamah syariah dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan ialah kita untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan kes-kes mereka, pengadilan mereka dengan seberapa segera. Dan saya kerap beritahu dengan ketua-ketua hakim dan juga hakim-hakim mahkamah syariah pesan daripada Nabi Allah Yaqub alaihissalam kepada anaknya, di mana Nabi Yaqub berpesan, kata, ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dalam satu-satu pintu saja, tetapi masuklah dalam pintu-pintu yang pelbagai. Maknanya kan Dr. Tini, apa yang Nabi Allah Yaqub nak ajar pada dia, by extension kepada kita, ialah untuk kita sentiasa innovate. Kita being creative adalah sebahagian daripada traits of the believers. Kita kena sentiasa menggunakan akal fikiran yang Allah SWT berikan ini untuk kita cari jalan yang terbaik, bagaimana kita nak innovate kita punya sistem kepada sistem yang lebih baik. Dan ini tidak akan berlaku kecualilah pegawai-pegawai syariah, hakim-hakim mahkamah syariah sentiasa menggunakan akal fikiran yang Allah berikan untuk sentiasa berfikir dan cari jalan yang terbaik untuk mencari sistem yang terbaik dalam menyelesaikan kes-kes di hadapan pihak-pihak. Kemudian seterusnya, selain daripada inovasi yang ini saya dah sebut tentang kemahiran modal insan, saya dah sebut sikit sebanyak tadi, ini pun penting. Kita ada kursus berkala, kita ada kursus tidak berkala, kita adakan hubungan kerap mengadakan webinar macam ni Puan Ruda
Dr. Tini, macam ni webinar ni kita kerap adakan. Dan kekerapan webinar yang kita adakan ini bukan saja melibatkan kehakiman Nusantara. Kita panggil ketua-ketua hakim baru-baru ni daripada Qatar contohnya, Timbalan Deputy Chief Justice of Qatar Judiciary. Kita panggil untuk berikan pandangan beliau berkaitan tentang penyelesaian kes hadanah di mahkamah-mahkamah Qatar. Kita juga kerap mengadakan webinar dengan Australian Family Court. Beberapa kali dah kita adakan kita jemput hakim-hakim di Australia sana untuk memberikan ceramah ilmu pengetahuan. Jadi kan Dr. ni, ini adalah sebahagian daripada usaha yang saya katakan tadi, bagaimana hakim-hakim mahkamah syariah ini perlu sentiasa dimantapkan ilmu pengetahuan mereka. Sebab kalau kata ilmu kita stagnan, kita tak akan mampu untuk melestarikan mahkamah syariah. Betul lah lestari mahkamah syariah ni, tapi dia berada ke tahap lestari ni tetap tak berubah. Kita tak nak macam tu. Kita nak biar mahkamah syariah ni evergreen. JKSM ni evergreen, sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat. Tetapi dengan perubahan-perubahan dan juga inovasi-inovasi yang kita buat. Maka di situ saya kata kemahiran modal lisan ini sangat penting. Sentiasa, dan kita harapkan supaya kerajaan akan dapat berikan bajet yang lebih banyak pada tahun-tahun yang akan datang kepada JKSM untuk kita latih lagi dan meningkatkan lagi pemantapan modal lisan di kalangan hakim-hakim di mahkamah syariah. Seterusnya ada gambar ni. Seterusnya ni adalah dua orang hakim kita, Rafidah dan juga Suraya. Kedua-dua hakim mahkamah wanita kita yang pertama yang dilantik di Mahkamah Syariah Persekutuan. Sekarang pun dah banyak. Masa saya di Selangor, kita lantik dalam berpuluh dah. Sekarang keseluruhan kita dalam 36 hakim-hakim mahkamah wanita. Kalau dulu tu tabu sangat nak cakap pasal hakim-hakim mahkamah syariah di kalangan wanita. Tetapi alhamdulillah bermula pada kita lantik dua orang hakim ni, dan selepas daripada tu dah lebih ramai hakim-hakim wanita yang dilantik untuk pegawai-pegawai syariah di kalangan pegawai-pegawai wanita ni yang dilantik. So kita akan selain daripada lantikan hakim wanita ni, kita juga dalam usaha untuk mempertingkatkan, meluaskan bidang kuasa kita dalam konteks jenayah, dalam konteks civil. Kita nak juga tengok possibility kes-kes muamalat ini dibawa dalam mahkamah syariah. So yang ini kan Dr. Tina sebahagian daripada usaha kita untuk kita perluaskan. Sebab kalau mahkamah syariah ni masih kekal dengan bidang kuasa yang sedia ada, maka perubahan itu tidak berlaku. Jadi kita nak tengok bagaimana kita dah bersedia, kita dah mantapkan kemahiran hakim-hakim kita, maknanya sekarang kita dah bersedia untuk bidang kuasa mahkamah syariah itu dipertingkatkan. So jadi maknanya kita tak tunggu Dr. Tini. Kita perkukuhkan ilmu pengetahuan kita, dan dalam masa yang sama kita tak tunggu kerajaan nak perluaskan bidang kuasa. Jadi by the time bila kerajaan ambil keputusan untuk perluaskan bidang kuasa mahkamah syariah, dalam keadaan hakim-hakim mahkamah syariah ini ilmu pengetahuannya mantap, integritinya kukuh, akhlaknya baik, dan penguasaan bahasanya baik dan sebagainya, barulah ketika itu mahkamah syariah itu akan dipandang tinggi. Ini yang saya sebut tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah dah sebut Allah tak akan ubah nasib kita kecuali kita yang mengambil pendekatan untuk melakukan perubahan. Seterusnya, next slide, iaitu kita tengok di sini, yang ini juga melibat, yang ini saya dah sebutkan tadi tentang sharing knowledge, diskusi ilmiah macam yang kita buat pada hari ini. Kita wujudkan juga MOU, perjanjian persefahaman dengan badan-badan keadilan di luar, contohnya Palestin, Qatar, Saudi Arabia, banyak lagi, Australia dan sebagainya, untuk kita perkukuh. Kemudian daripada sudut penyelidikan, yang ini pun kita ada bahagian dasar dan penyelidikan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, dan kita harapkan bahagian dasar penyelidikan ini akan membina network yang baik dengan Fakulti Undang-Undang UiTM contohnya, untuk kita bina penyelidikan. Sebab saya tengok ni, hakim-hakim mahkamah syariah ni dia banyak sangat tau isu-isu. Mungkin you all ahli akademik, kita tengok daripada sudut knowledge, saya nak tengok bagaimana kita boleh blend kepakaran yang ada contohnya dalam Fakulti Undang-Undang dengan pensyarah-pensyarah yang ada, ilmu pengetahuan yang ada, dengan hakim-hakim mahkamah syariah ni yang kaya dengan pengalaman dan isu.
setiap kali kita ni dia dihadap dengan isu-isu yang baru. So bagaimana boleh berlaku sharing of knowledge tu antara institusi pengajian awam dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. So jadi yang tu yang kita cuba tengok dan kita cuba akan pertingkatkan dalam konteks untuk kita melestarikan dan memperkasakan mahkamah syariah. Seterusnya, yang ini yang kita akan cuba buat juga. Next slide. Peningkatan hierarki mahkamah. Saya ada maklum tadi sebelum kita masuk ni pada Dr. Hartini kata setakat ni kita ada di di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara kita ada 3 hierarki mahkamah. Mahkamah rendah, mahkamah tinggi dan juga mahkamah rayuan syariah. Bagi kes-kes yang dimulakan di mahkamah rendah, right of appeal ada 2, mahkamah tinggi dan kemudian kepada mahkamah rayuan. Tetapi bagi kes-kes yang lebih berat, lebih complicated, lebih jumlahnya besar nilai dia, bermula di mahkamah tinggi tetapi hak rayuan tu hanya sekali saja di mahkamah rayuan. Maka dalam konteks inilah Dr. Hartini dan rakan-rakan lain, maknanya kita, rakan-rakan webinar, kita dalam usaha untuk mencadangkan supaya satu lagi hierarki mahkamah diwujudkan selepas daripada mahkamah rayuan. Iaitu kita boleh namalah apa-apa nama dia, contoh di Perak mahkamah tu. Tetapi yang pentingnya ialah untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang telah memfailkan tuntutan di peringkat mahkamah tinggi. Itu yang peranan yang kita yang kita akan tunjuk. So bila hierarki mahkamah ini dapat ditingkatkan, saya percaya secara tidak langsung mahkamah syariah dapat dilestarikan dan kuasa mahkamah syariah itu akan dapat diperkasakan melalui peningkatan hierarki mahkamah syariah ini. Selain daripada ini, kita juga sedang berusaha untuk buat pindaan kepada beberapa undang-undang. Contohnya macam Dr. Tini sebut dalam mukadimah tadi tu, kita ada Seksyen 119 berkaitan tentang perbicaraan di mahkamah syariah di bawah akta ataupun enactment tata cara mahkamah syariah. Di situ disebut ialah perbicaraan secara fizikal. Tidak ada disebut tentang online perbicaraan di situ. Jadi kita dalam usaha juga untuk buat pindaan kepada Seksyen 119 tersebut bagi membolehkan mahkamah syariah untuk menjalankan pendengaran dan perbicaraan secara maya online dengan pindaan yang dibuat. Dan banyak lagi pindaan-pindaan yang kita sedang buat. Kita sedang cuba untuk pindah akta pentadbiran agama Islam untuk mewujudkan akta mahkamah syariah tersendiri. Kalau dulu mahkamah syariah ni peruntukan berada dalam akta pentadbiran, kita nak keluarkan semua peruntukan berkaitan tentang mahkamah syariah dengan mewujudkan satu akta mahkamah syariah tersendiri. So ini adalah usaha-usaha yang kita buat dalam konteks kita nak memperkasakan mahkamah syariah. Dan of course cita-cita kita selepas daripada ini iaitu bagaimana kita nak lihat berlaku total separation of powers. Setakat ini kalau seperti mana yang rakan-rakan webinar sedia maklum, mahkamah syariah, hakim-hakim mahkamah syariah termasuklah ketua hakim syar'i sendiri, saya sendiri, we are still considered as civil servant. We are government servant. Unlike hakim-hakim di mahkamah tinggi civil, mahkamah rayuan civil, mereka they are not considered as a public servant. Mereka ni adalah yang dilantik di bawah Suruhanjaya Kehakiman. Jadi dalam usaha kita untuk memantapkan mahkamah syariah, tidak ada cara lain ialah kita nak lihat nanti berlakunya separation of powers. Maknanya mahkamah syariah ini terpisah langsung daripada kuasa eksekutif seperti mana yang berlaku pada mahkamah sivil. So ini adalah cita-cita kita dan sehingga cita-cita ini tercapai, insya-Allah kita akan terus berusaha untuk memastikan berlakunya pemisahan antara perundangan dengan kehakiman. Contohnya macam sekarang, saya pegang 2 hats. Saya ketua pengarah, Director General. Dalam masa yang sama juga, saya ketua hakim syar'i. Walaupun saya pakai satu songkok, tapi maksudlah saya macam 2 songkok saya pakai. Songkok ketua pengarah dan juga songkok ketua hakim syar'i. Maknanya tidak ada perbezaan antara ketua pengarah sebagai ketua pentadbiran dan juga ketua hakim syar'i sebagai ketua hakim mahkamah syariah. So insya-Allah sebahagian daripada usaha pemantapan pemerkasaan kita ialah untuk kita pastikan pada masa akan datang ketua pengarah ini akan terpisah daripada ketua
ketua hakim syar'i. So jadi ketua hakim syar'i ini akan jadi macam Chief Justice Civil Court. Ketua pengarah ini dia akan jadi macam ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan di Putrajaya. So kedudukan dia lebih kurang macam tu sehingga wujudnya separation of powers tersebut. Seterusnya, slide yang seterusnya berkaitan tentang yang ini adalah bila kita lakukan pemisahan nanti, kita juga ingin mencadangkan peningkatan emolumen, elang ulang ketika hakim-hakim untuk makluman semua. Saya buat perbandingan sekarang. Kalau katakan seorang hakim Mahkamah Tinggi Syariah, grade LS 48. Okey, gaji dalam, saya ingat dalam 5,000 macam tu. Tuan-tuan dan perempuan, bandingkan hakim Mahkamah Tinggi Civil Family Division. Saya tak cakap hakim Mahkamah Tinggi secara keseluruhan. Tuan-tuan dan perempuan just fokus pada hakim Mahkamah Tinggi Civil Family Division. Dia orang ni tak bawa kes jenayah. Dia orang tak, hakim-hakim ni tak bawa kes komersial. Dia tak bawa kes civil. Dia orang bawa purely kes family matters. Serupa juga dengan hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang grade 48. Tetapi hakim Mahkamah Tinggi Civil ini gaji dia orang 40,000. Jadi tuan-tuan bayangkan, 40,000 beza dengan hakim Mahkamah Syariah yang gajinya 5,000. Buat kerja sama saja. Sebab hakim Mahkamah Syariah ni even lagi teruk sebab dia bukan saja hakim Mahkamah Tinggi Syariah ni, dia bukan saja mengendalikan kes-kes kekeluargaan, tetapi juga dalam masa yang sama kes-kes jenayah yang limited juga didengar oleh hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi Dr. Hartini, yang ini yang kita nak perjuangkan. Sebab bila saya sebut tentang pemerkasaan Mahkamah Syariah, nak tak nak pun sampai bila kan, hakim-hakim Mahkamah Syariah ni kata tak apalah, dunia saja, tak perlu tengok dah. Yalah, sebab kalau bila kita sebut keadilan itu, maknanya job ataupun kerja yang dilakukan tadi tu must commensurate with the emolument that you get. Kan? Jadi bagaimana kita nak menarik mereka-mereka yang lebih quality into the fold of the Syariah courts if the offer is not lucrative. Itu yang jadi persoalan. Sebab tu saya katakan tadi, daripada sudut emolumentnya, daripada sudut kemudahannya, daripada sudut protokolnya, kita kena usaha untuk pastikan supaya hakim-hakim Mahkamah Syariah, ketua-ketua hakim syar'i ini, even kalau kita tengok daripada sudut protokol pun, senarai tekanan protokol ketua-ketua hakim syar'i negeri-negeri ini tidak sama dengan hakim Mahkamah Tinggi Sivil yang berada di negeri. Jadi ini perjuangan kita, yang ini yang saya sebutkan dalam konteks kita hendak melestarikan juga memperkasakan Mahkamah Syariah. Ketua-ketua hakim dan juga hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah tadi itu perlu dilihat dan kita perjuangkan untuk pastikan supaya mereka ini duduk dalam keadaan yang sama. Sebab kalau tengok daripada sudut academic qualification, saya tak nampak perbezaan sangat antara, bahkan ada setengah-setengah mungkin lebih berbeza academic qualificationnya antara hakim-hakim Mahkamah Sivil dan juga hakim-hakim Mahkamah Syariah daripada sudut academic qualification. Tetapi daripada sudut emolument mereka ni adalah berbeza. Okey, seterusnya, dan sebelum saya pergi kepada ni kawalan program syariah, ni ada pendigitalan digitalization of judicial services. Yang ni kita ada AR 4.0, online teleconference, social media and this big data. Yang ni yang saya sebutkan tadi, maknanya dalam konteks melestarikan dan memperkasakan Mahkamah Syariah. Dasar kita Dr. Tini ialah kita tidak boleh tinggal. Saya sebagai ketua pengarah, saya kata kita tidak boleh lari daripada digitalization ini of judicial service. Sebab kalau kita nak tinggalkan digitalization ataupun information technology ini just on the basis that it did not exist during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then we become backward. Maka usaha-usaha ke arah melestarikan dan memantapkan Mahkamah Syariah akan gagal. Kita tidak boleh kalau kita meninggalkan perkara berkaitan tentang information technology ini. And last but not least, ini yang terakhir sekali tuan-tuan dan puan-puan,
saya sebut tentang kawalan peguam syar'i yang melibatkan, saya banyak bercakap tadi tentang mahkamah syariah. Saya bercakap tentang hakim-hakim. Saya bercakap tentang bangunan mahkamah. Dan kejayaan mahkamah syariah tidak akan dapat dicapai tanpa bantuan dan sokongan daripada peguam-peguam syar'i. Tuan-tuan dan puan-puan, bakal peguam syar'i akan memainkan peranan yang penting. Untuk bersama-sama dengan Ketua Pengarah, Ketua Hakim Syar'i, JKSM, dan Ketua-Ketua Hakim Syar'i negeri-negeri, untuk sama-sama kita bekerjasama memastikan mahkamah syariah ini dapat dilestarikan dan juga dapat dimantapkan. Untuk itu, maka tuan-tuan dan puan yang berada sedang mengikuti pengajian diploma, tidak ada apa yang tuan-tuan dan puan perlu lakukan ialah untuk menumpukan 200% semasa pengajian ini untuk mendengar syarahan yang diberi, ilmu yang diberikan, dan kemudian untuk terus belajar mencari ilmu-ilmu yang baru sebagai persediaan tuan-tuan dan puan dilantik menjadi peguam syar'i di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Allah SWT berpesan, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Allah SWT pesan pada saya, pesan pada saudara-saudara sekalian yang akan mengikuti kursus diploma ini untuk bersedia. A'iddu ni makna bersedia. Hendaklah kamu melakukan persediaan. Apa sahaja persediaan itu penting. Kita merancang, saudara-saudara kena merancang daripada awal. Bagaimana dah dengar daripada saya, harapan saya sebagai Ketua Pengarah, Ketua Hakim Syar'i sendiri, untuk usaha yang kita buat untuk memantapkan. Saya dah sebut mahkamah syariah ini kedudukannya tidak boleh berubah kecuali kita pemain-pemain di mahkamah syariah yang memainkan peranan yang penting untuk menggerakkan islah reformasi yang bakal dan sedang dijalankan di mahkamah syariah. Jadi saudara-saudara kena bermula daripada sekarang. Bina kekuatan ilmu pengetahuan tentang amalan-amalan mahkamah syariah. Banyakkan soalan, banyakkan bertanya, sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebut miftahul ilmi soal, kunci ilmu pengetahuan itu adalah pada persoalan. So insya-Allah dengan persediaan pada tuan-tuan dan puan dalam konteks di perundangan seperti mana yang sedia maklum, pada tahun lepas kita telah gubal Akta Guaman Syar'i. So Akta Guaman Syar'i ini akan menjadi satu akta yang apabila dikuatkuasakan dilaksanakan nanti akan menjadi satu akta yang akan mengawal selia tuan-tuan dan puan sebagai peguam syar'i. So kita sama-sama kita doa dan kita mengharapkan semoga dengan bila terlaksananya Akta Guaman Syar'i ini, dia akan membentuk peguam-peguam syar'i yang lebih profesional, yang akan dapat membantu saya dan seluruh jentera mahkamah syariah dalam memastikan keadilan akan benar-benar dapat ditegakkan di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Puan Nurul, Dr. Hartini, saudara-saudara sekalian, tuan-tuan, saya rasa itu saja yang sempat saya sampaikan, harapan dan atas tajuk yang saya sampaikan, iaitu melestarikan mahkamah syariah. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat berkaitan dengan usaha-usaha yang kami buat di JKSM dan juga mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Semoga ianya menjadi dorongan dan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang akan mengambil diploma dan dalam di Fakulti Undang-Undang UiTM ini, memberikan sedikit sokongan, dorongan, kekuatan untuk tuan-tuan dan puan nanti, saudara keluar nanti daripada Fakulti Undang-Undang menjadi insan-insan yang kaya dengan ilmu dan maklumat untuk sama berbakti kepada ummah, memastikan misi pelestarian mahkamah syariah ini akan dapat dijalankan dengan baik dan juga berkesan. Kita kena ingat bahawa mahkamah syariah ini adalah ramzul Islam. Mahkamah syariah ini adalah simbol Islam. Tuan-tuan dan puan bertanggungjawab. Tanggungjawab ini bukan diletakkan di bahu saya seorang sebagai Ketua Pengarah. Tuan-tuan dan puan juga akan bertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap seorang daripada kamu adalah orang yang bertanggungjawab dan kamu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Sejauh mana kita memainkan peranan kita sebagai orang Islam untuk memastikan ramzul Islam ini, iaitu mahkamah syariah ini akan benar-benar dapat dilestarikan
dan juga diperkasakan di negara kita yang tercinta itu. Segala yang baik itu semua daripada Allah SWT dan kekurangan itu sudah tentu daripada diri saya sendiri. Terima kasih Dr. Hartini, Timbalan Dekan, Puan Mastika dan juga Puan Nurul Huda, moderator kita pada tengah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ya Ma'arif. Terima kasih Ya Ma'arif atas perkongsian yang amat bernilai itu tadi. Responsif, reflektif, kreatif, inovatif, proaktif merupakan elemen penting dalam memperkasa dan melestarikan mahkamah syariah di Malaysia. Jadi saya mengajak semua untuk sentiasa menyokong dan memperkasa diri dengan ilmu dan kemahiran, bukan sahaja sebagai peguam atau hakim tetapi sebagai insan yang memegang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya Ya Arif, sekiranya kita ada beberapa soalan daripada audiens ya. Ya Arif, boleh ya? Boleh Puan Nurul. Kita tengok soalan daripada audiens ya. Saya rasa ada dua soalan yang boleh kita kongsikan di sini. Okey. Puan Nurul, saya ada nampak satu tadi soalan tanya berkaitan bila akan dilaksanakan Akta Guaman Syar'i itu. Akta Guaman Syar'i itu hanya akan dilaksanakan di wilayah persekutuan saja buat masa ini. Kita akan tengok pelaksanaannya di wilayah persekutuan dan seperti mana yang saya jelaskan awal tadi bahawa urusan Islam ini adalah di peringkat negeri. Jadi sebab tu kita tak boleh bawa ke negeri-negeri yang lain kecuali negeri-negeri yang lain mengambil pendekatan untuk mewujudkan satu enactment guaman syar'i sama saja yang ada di wilayah persekutuan. Bila dilaksanakan, jawatan pelaksanaan ini telah dibentuk dan mereka ni dalam proses untuk memastikan peruntukan yang berkaitan dengan pewujudan jawatan kuasa tata tertib contohnya diwujudkan. So saya jangkakan kita harapkan by next year akta ini dah boleh dikuatkuasakan dan dilaksanakan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Okey, seterusnya. Ada lagi Puan Nurul? Waktu sebab tak dapat baca soalan tu. Puan Mastika, over to you Mastika. Can you read the question? Boleh, Ya Ahmad Arif, kita juga ada soalan daripada Nur Hayati Abdul Ghani. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, adakah JKSM mempunyai perancangan untuk mendigitalkan jurnal hukum atau laporan-laporan kes syariah untuk kemudahan capaian, sama ada berbentuk open access atau berbayar? Okey, terima kasih Puan Masya. Terima kasih kepada siapa tadi? Nurul Hayati? Nur Hayati Abdul Ghani. Okey, terima kasih pada Puan Nur Hayati atas soalan tu. Ya, betul. Bila saya sebut tentang kepentingan pendigitalan itu, digitalization termasuklah usaha kita sekarang ialah untuk mendigitalizekan jurnal hukum kita itu supaya more accessible. Okay, terima kasih Arif. Yang Arif nak attend soalan lagi ataupun kita patut wrap up sesi hari ini Arif? Ada satu soalan ni? Kita hendak dengan satu soalan. Boleh. Soalan seterusnya daripada Puan Nasrin. Adakah JKSM bercadang untuk mengadakan mahkamah khas di negeri-negeri lain juga seperti yang ada di Kuala Lumpur? Okey, terima kasih Puan Nasrin. Saya stresskan, tekankan lagi sekali, kita wujudkan di wilayah persekutuan itu sebab yang itu model kita Puan Masika. Kita mengharapkan bila kita wujudkan satu model bergantung kepada negeri-negeri sebab kuasa JKSM ni kita persuade. Kita nak persuade negeri untuk cari the best practice. Untuk kita persuade dia orang, kita terpaksa wujudkan satu model. So jadi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan itulah model JKSM. So bila kita ada model, lebih mudah kan pemastikan untuk kita ajak negeri-negeri lain. So seperti mana yang saya tegaskan pada awal, yang ini adalah kuasa negeri. JKSM kita selaraskan. Harapan kita persuade, kita negotiate dengan state. So bergantunglah kepada state. Semua state tadi tu
Dia nak tengok ada tak model yang telah melaksanakan untuk kita yakinkan dia orang. Jadi sebab tu kita wujudkan model tu di wilayah persekutuan, sebab tu bawah kita kerajaan persekutuan, dan berjalan dengan baik. Kalau state nampak baik dan dia akan adopt di negeri-negeri. Okay, terima kasih Yang Arif di atas penjelasan sebentar tadi. Yang Arif mungkin kita boleh wrap up sesi hari ini. Kan banyak lagi sebenarnya soalan Yang Arif, tapi saya rasa kita ada kegangan manakala Yang Arif pun ada komitmen lain selepas ini. Betul. Okey, saya sekali lagi nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi sebelum kita wrap up. Terima kasih pada Dr. Hartini, Dekan Fakulti Undang-Undang. Tolong sampaikan salam saya pada Vice Chancellor nanti, Profesor Emeritus, dan juga pada timbalan-timbalan Dekan yang hadir untuk dengar dan pensyarah-pensyarah di Fakulti Undang-Undang, UiTM. Terima kasih Puan Huda moderate kita punya sesi petang tengah-tengah hari ini, dan Puan Masika pengacara itu, dan Puan Azlina lah yang selaraskan saya ni dengan webinar kita pada tengah hari ini, dan sudah tentu kepada seluruh pelajar-pelajar kita Diploma Syariah Law DSLA kita. I wish you all the best. Ikut pesan saya tadi itulah, itu je lah yang saya boleh cakap. InsyaAllah wish you all the best, dan insyaAllah kita semua Allah pelihara kita, stay safe, stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kembali Yang Arif. Thank you. Terima kasih Yang Arif. Nampaknya sesi webinar kita telah sampai ke penghujungnya. Bagi pihak Fakulti Undang-Undang, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Ahmad Arif, Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, di atas kesudian untuk memenuhi jemputan pihak Fakulti Undang-Undang untuk menjadi penceramah pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Hartini, Dekan Fakulti Undang-Undang, semua timbalan Dekan, Puan Nurul Huda selaku moderator, pengarah program dan ahli jawatankuasa webinar kerana telah menjayakan sesi webinar kita pada hari ini. Sekadar peringatan kepada semua, para peserta diminta untuk mengisi borang pendaftaran dan borang penilaian melalui link yang telah diberikan di ruangan chat box. Jadi saya tutup majlis kita dengan surah Al-As, dan tasbih kafarah saya akhiri webinar ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yang Ma'arif. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, nanti kita buat lagi ya. Yang Ma'arif ni banyak sebenarnya soalan ni. So maybe we can find another time, 1 jam lagi bersama Yang Ma'arif. Pelajar-pelajar kita banyak-banyak yang nak bertanya. So thank you so much Yang Ma'arif. You take care and stay safe. Okay, you too. Thank you so much. Okay, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Good job Mastika, Puan Ina dan juga our moderator Puan Huda. Thank you so much. Good job. Thank you to all the AJK dan juga kepada semua yang hadir. Kepada pelajar-pelajar, thank you so much. And to the TDs, Dr. Fiza, Dr. Eva, Dr. Izan, thank you so much all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Salam. Okay.